نهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Allah berkatilah umur kami. Ya Allah berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين إخوتي في الله سيداتي وسادتي أسعد الله مساءكم بكل خير نلتقي مجددا مع لقائنا الأسبوعي رحلة الروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ندرس في هذه اللقاءات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنتخذ منها دروسا وعبرا وضيفنا في هذه اللقاءات وفضيلة الشيخ منتصر عبد الباسط كيف حالك يا أستاذنا؟ يا مرحبا الله يحفظكم الحمد لله بخير بارك الله. وما زال عنواننا حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berjumpa kembali di dalam perkongsian ilmu kita, perjalanan kembara jiwa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tetamu kita di dalam perkongsian ilmu ini adalah Fadilatul Syekh Muntasir Abdul Basit yang akan secara live berkongsi bersama dengan kita ilmu di malam hari ini secara live dari Mesir, dan insya Allah saya akan memandu perjalanan majlis ilmu kita di petang hari ini, di malam hari ini. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa kemuskilan, ada apa-apa soalan, boleh tulis di dalam ruangan komen untuk kita tengok apa yang menjadi soalan dan permasalahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah bukan sekadar perjalanan fisikal biasa, ia merupakan satu perjalanan besar yang digerakkan oleh keimanan, kesetiaan dan pengorbanan. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam lam takun mujarrad rihlah jasadiyah adiyah من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بل كانت عملية كبرى تحركها عقيدة الإيمان والولاء والتضحية. ونجح هذا الحدث التاريخي بفضل شخصيات كبيرة تساعد النبي صلى الله عليه وسلم لنجاح هذه الهجرة. وهؤلاء الشخصيات قام كل واحد منهم بدور حيوي وحاسم. كل هؤلاء ساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة. Tentu perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya berjaya kerana Nabi SAW disokong dengan banyak tokoh-tokoh yang hebat yang masing-masing memiliki peranan yang besar, yang dengan peranan tersebut mereka membantu Rasulullah SAW untuk menjayakan peristiwa yang besar ini. Dan kita akan mendengarkan pengajaran-pengajaran ini dari Fadilatul Syekh wa sanastami ila hadhihi ad-durus هذه الشخصيات من خلال المحاضرة التي سيلقيها فضيلة الشيخ
واقتصارا للوقت سنؤتي فرصة كاملة لفضيلة الشيخ. تفضل يا مولانا. بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلمنا من لدنك علما واشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي هو رحلة الروح، الذي نجتمع فيه حول مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرته العطيرة ومواقفه الطيبة وحياته المباركة صلى الله عليه وسلم، لننهل من عبيرها ولنستجيب لأمر ربنا سبحانه وتعالى حينما قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Fadilat Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir di dalam perkongsian ilmu ini, dan ia adalah kembara jiwa kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam perkongsian ini kita akan masuk ke dalam satu perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kehidupan yang penuh dengan keberkatan untuk kita bersama-sama menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat yang tadi dibacakan oleh Fadilatul Syekh yang bermaksud sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kamu semua terdapat contoh tauladan yang baik. ولأن حادث الهجرة يا أيها الإخوة كان من أعظم الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقل الدولة الإسلامية من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة القوة، ومن مرحلة المحدودية في مكة إلى مرحلة الانتشار والاتساع والوصول إلى الدنيا كلها. فلذلك كان يحوط حادث الهجرة وحدث الهجرة أحداث عظيمة جدا وشخصيات عظيمة جدا. وأحب في هذه الليلة المباركة أن يكون حديثنا حول بعض هذه الشخصيات التي كان لها أثر كبير في الهجرة وارتبط اسمها بحادث الهجرة. من أعظم هذه الشخصيات بلا شك هو سيدنا أبو بكر الصديق وأسرته المباركة. الحديث عن أبي بكر في الهجرة حديث ممتع ستستمتعون به إن شاء الله. Dan peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di antara peristiwa-peristiwa yang penting di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kehidupan umat Islam, di mana dengan perjalanan hijrah tersebut, ianya telah memindahkan Islam dari satu keadaan yang lemah menjadi satu kekuatan yang besar. Dari keadaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sentiasa bersembunyi kepada keadaan di mana mereka boleh menzahirkan Islam di dalam masyarakat. Dan ia adalah satu peristiwa yang besar yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang besar, dan kita akan membincangkan tentang sebahagian dari tokoh-tokoh yang menjadi penyokong utama di dalam perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya di antara tokoh yang paling besar yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama dengan ahli keluarganya yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah berkorban untuk menjayakan perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. الملفت في موضوع الهجرة في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه جند كل أسرته، لم يكن هو فقط الذي يساهم في حادث الهجرة، وإنما جند كل أسرته، جند بناته السيدة أسماء والسيدة عائشة، وجند ابنه عبد الله بن أبي بكر، وجند حتى راعي الغنم عامر بن فهيرة وأسلم رضي الله عنه. كل هؤلاء كانوا جنودا لخدمة المهاجرين، لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في حادث الهجرة. وهذا من بديع التأثير وعظيم التأثير أن يكون الإنسان أسرته تحمل هم الدين معه،
وتحمل هم نجاحه وتحمل هم دعوته، ولا يكون هو فقط الذي يعني يتحمل هم الدعوة، وإنما يشارك أسرته معه في هذا الهم وفي هذا التخطيط لنجاح الدعوة ولنشر الإسلام وتثبيته. Dan di antara perkara yang menarik berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa beliau bukan sahaja dirinya secara pribadi membantu perjalanan hijrah Nabi SAW, tetapi dia mengerahkan semua ahli keluarganya untuk membantu perjalanan hijrah Nabi SAW, sama ada yang lelaki ataupun perempuan. Di antara anak perempuan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang memiliki peranan besar dalam peristiwa hijrah Nabi SAW adalah anak beliau Asma, juga Aisyah, juga anak-anak lelaki kepada Abu Bakar, bahkan pembantu kepada Abu Bakar pun dikerahkan untuk membantu perjalanan hijrah Nabi SAW. Dan ini satu perkara yang sangat penting, satu perkara yang sangat menarik, di mana seseorang bukan saja fokus kepada dirinya untuk membantu agama, untuk membantu dakwah Islam, tapi dia kerahkan seluruh ahli keluarganya untuk memiliki peranan yang baik di dalam dakwah, untuk memberikan peranan yang baik di dalam Islam, sehingga bukan saja perkara tersebut dipikul oleh dirinya seorang diri, tapi ianya ditanggung oleh satu keluarga. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يتمنى أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وذلك لشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة الصادقة جعلته يخاطر، لأن الذي يهاجر مع النبي يكون مطلوبا مثل طلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون رأسه المطلوب رقم واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أبا بكر يتمنى ذلك. فلما أمر النبي الصحابة وأذن لهم بالهجرة بقي أبا بكر وتمنى أن يكون هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره النبي أنه قد أذن للنبي بالهجرة، قال: الصحبة يا رسول الله، يعني أنا أكون صاحبك. فقال النبي: الصحبة يا أبا بكر، يعني أنت ستكون صاحبي. فبكى رضي الله عنه، بكى أبو بكر من شدة الفرح، حتى أن السيدة عائشة تقول: ما ظننت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح حينما علم أو أخبره النبي أنه سيكون صاحبه في الهجرة، رغم شدة المخاطرة، لكن شدة المحبة كانت أعظم من شدة المخاطرة يا أيها الإخوة. الإنسان الصادق في دينه وفي إيمانه زيادة الخطر لا تخيفه، بل تزيده حبا لدينه ولإيمانه ولدعوته. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia bukan saja orang yang berhijrah, tapi dia adalah sahabat perjalanan Rasulullah SAW di dalam berhijrah. Bahkan dia sentiasa berharap agar dia menjadi peneman Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama dengan ahli keluarganya tidak segera berhijrah ke Madinah, karena dia berharap agar ia menemani perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tiba masa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memberitahu perkara itu kepada Abu Bakar, maka segera Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Rasulullah agar diperkenankan dia menjadi sahabat di dalam perjalanan tersebut. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Abu Bakar bahwa dialah yang akan menjadi sahabat di dalam perjalanan tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menangis karena kegembiraan, keseronokan dirinya dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi sahabat di dalam perjalanan hijrah, meskipun kita semua mengetahui bahwa ia adalah satu perjalanan yang sangat berbahaya. Berbahaya bagi Rasulullah SAW karena dia adalah orang yang paling dicari-cari oleh orang musyrik, sehingga sudah tentu Abu Bakar yang menjadi peneman perjalanan Rasulullah SAW, sudah tentu ia akan menjadi orang yang dicari sebagaimana mereka mencari Rasulullah SAW. Abu Bakar menangis ketika dia mendengar
kerana dia dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi sahabat di dalam hijrah. Menangis kerana kegembiraan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan, aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah menyaksikan ada orang yang menangis kerana bergembira sebagaimana aku melihat Abu Bakar radhiyallahu an, ayahku Abu Bakar menangis kerana gembira. Kita semua tahu perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat berbahaya, tapi keimanan yang benar yang ada di dalam diri seseorang, dia tak dapat membezakan antara satu perkara yang berbahaya ataupun tidak, kerana yang dia inginkan adalah untuk mendapatkan apa yang dituntut oleh keimanannya. ثم نأتي إلى جانب آخر مهم في شخصية أبي بكر ويتضح في الهجرة، ألا وهو حسن تخطيطه للهجرة. يعني أبو بكر كان يخطط أيضا للهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يا إخواننا يدلنا على شيء مهم جدا، أنه ليس معنى رقة القلب أن يكون الإنسان يعني لا يعمل عقله، أن يكون مغفلا لا يأخذ بالخطط ولا يأخذ بالأسباب، لا، وإنما مع رقة القلب وطهارته. وأبو بكر كان من أشد الناس أطهر الناس قلبا وأرقهم يعني نفسا، إلا أنه كان مع ذلك كان تاجرا وكان ذكيا وكان خبيرا وكان عالما وكان يخطط، وله تخطيط في الهجرة عجيب. من هذا التخطيط أنه أعد قبل أن يؤذن للنبي بالهجرة أعد راحلتين، والراحلة الجمل الشديد القوي الذي يتحمل السير والسفر، فأعد راحلتين له وللنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي عندما رآهما يعني قال لأبي بكر يعني بكم اشتريتهما؟ فقال أبو بكر هما هدية يا رسول الله، قال لا بل بالثمن. النبي يعني رفض أن يأخذ هذا الجمل بدون ثمن. لماذا؟ لأن الهجرة تحتاج أن يشارك فيها الجميع ويأخذ فيها الأجر والثواب، فدفع النبي ثمن الجمل الذي سيركبه ويهاجر به إلى المدينة، والذي أعده أبو بكر الصديق لهذا الغرض. Dan satu perkara lain berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam perjalanan hijrah ke Madinah, ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bukan saja ikut Nabi dalam perjalanan tersebut, tetapi dia pun membuat perencanaan yang terperinci untuk bahkan sebelum memulakan perjalanan. Artinya, meskipun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terkenal sebagai orang yang memiliki hati yang lembut, terkenal dengan kelembutan hatinya, tapi kelembutan hati tidak bermaksud ia adalah orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah seorang peniaga yang pandai, seorang yang berilmu, dan dia telah mengatur strategi bahkan sebelum dia mengetahui Rasulullah SAW akan memilihnya untuk menjadi peneman dalam perjalanan hijrah tersebut. Di antara perkara yang telah disediakan oleh Abu Bakar adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah menyediakan 2 kenderaan untuk digunakan dalam perjalanan itu. Satu untuk dirinya dan satu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya unta yang layak untuk digunakan dalam perjalanan jauh bukan sembarangan unta, bukan unta yang biasa, mesti unta yang mahal. Dia telah menyediakan seekor unta untuk dirinya dan seekor unta yang mahal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan perkara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, berapa saya mesti membayar untuk unta ini? Abu Bakar radhiyallahu an menjawab bahwa, ya Rasulullah, ia adalah hadiah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu memanfaatkan sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa perjalanan hijrah adalah satu pengorbanan, maka Rasulullah SAW pun ingin mengeluarkan modal untuk perjalanan tersebut, maka dia pun membayar kepada Abu Bakar kenderaan yang akan dia gunakan dalam perjalanan hijrah tersebut. Perjalanan Rasulullah SAW membayar unta yang dia akan gunakan untuk perjalanan hijrah tersebut. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر
يعني في وقت لم يكن يتعود فيه أن يزوره فيه في وقت القيلولة والظهيرة، قال أبو بكر إن رسول الله لم يأتي في هذا الوقت إلا لخبر مهم. فالنبي لما أراد أن يكلمه قال أخرج من عنده، فقال يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء الكبرى، أسماء أكبر من عائشة. فأبو بكر أخبر النبي أنه يعني قد عرف ابنتيه، قد عرفهما بمسألة الهجرة وأتمنهما على هذا السر، وأنه لا بأس يا رسول الله أن تتكلم أمامهم. وفعلا كانت عائشة وأسماء اللتين تربيتا في مدرسة النبوة وفي مدرسة أبي بكر الصديق أمينتين على السر. عندما هاجر النبي وأبو بكر جاء المشركون إلى بيت أبي بكر يبحثون عنه، فسألوا أسماء وعائشة أين أبوكما؟ فقالتا لا نعرف. فقال يعني لم يستطع أبو جهل ومن معه أن يستخرج السر من أسماء وعائشة، حتى أنه قيل إن أبا جهل يعني من شدة غضبه ضرب أسماء على وجهها حتى انقطع قرطها. ثم لما خرج قال لا تخبروا العرب بذلك فيعيرونني بأنني قد ضربت امرأة. يعني وهذا من الأشياء العجيبة في أخلاق الجاهليين ومع كفرهم يعني. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar untuk menyampaikan berita tentang hijrah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada masa di mana Abu Bakar tengah rehat di tengah hari, dan selalunya orang yang datang pada tempo masa itu tidak akan datang kecuali membawa perkara yang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Bakar untuk menyuruh semua orang yang berada di dalam rumah tersebut untuk keluar kerana ada berita penting yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ada di dalam rumah hanyalah 2 orang putriku, 2 orang anak perempuanku, yaitu Asma dan Aisyah, dan mereka tidak akan menyebarkan apapun rahasia yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sampaikan kepada ayah mereka, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sampaikan kepada Abu Bakar. Dan seperti itulah yang terjadi. Artinya ketika selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar keluar, dan orang-orang musyrik datang berjumpa dengan Asma, berjumpa dengan Aisyah, memaksa mereka, bertanya kepada mereka tentang di mana posisi ayah mereka. Tidak sedikit pun rahasia yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada mereka, tidak satu pun rahasia mereka dibocorkan ataupun diceritakan oleh Asma, tidak juga diceritakan oleh Aisyah. Bahkan pada sebahagian kisah riwayat, orang musyrik sampai memukul Asma untuk mengeluarkan cerita dari mulutnya, tetapi dia tidak menceritakan apapun tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كذلك عندما كان من الخطة النبوية أن يختبئ أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في غار، يعني 3 أيام في غار ثور حتى يهدأ الطلب والمطاردة، قسم أبو بكر البيت جميعا. فكان عبد الله بن أبي بكر يبقى في قريش في الصباح، يأتي بالأخبار ويتسمع الأخبار ويعرف أين سيبحث المشركون، ثم يذهب إلى الغار في المساء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بالأحداث وبما حدث وبالأخبار. ثم العرب ماهرون في اقتفاء الآثار، فيأتي بعده راعي غنم أبي بكر عامر بن فهيرة رضي الله عنه، فيسوق الغنم ناحية الغار، فتكون لهدفين. الهدف الأول إزالة آثار قدمي عبد الله بن أبي بكر، هذا هو الهدف الأول. والهدف الثاني أن يأخذ النبي وأبا بكر من ألبانها فيحلب لهما من اللبن فيشربان ويرتويان. فكان هذا من التخطيط من آل أبي بكر جميعا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته المباركة. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulakan perjalanan hijrah, di antara
kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memulakan perjalanan jauh, mereka berdua, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, telah pun bersembunyi di Goa Thawr beberapa hari di sana untuk mencari berita tentang perkembangan keadaan orang-orang musyrik. Di mana anak lelaki kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abdullah, dia akan berada di Mekah mendengar berita, mencari berita tentang perkembangan yang terjadi pada orang-orang musyrik, dan di petang harinya dia akan pergi ke gua tempat Rasulullah SAW dan Abu Bakar menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi di Mekah, apa perkembangan yang terjadi di Mekah pada ketika itu. Dan tentunya orang-orang musyrik adalah orang yang pandai untuk mencari kesan tapak kaki. Maka di antara kebijaksanaan, di antara kecerdikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah pun perintahkan pembantunya, itu penggembala ternak miliknya yang bernama Amir bin Fuhairah radhiyallahu an, untuk menggembalakan ternaknya pada tempat-tempat yang dilalui oleh Abdullah, yang dilalui oleh anak lelaki kepada Abu Bakar, untuk dua tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah untuk menghapus kesan tapak kaki dari Abdullah, sehingga orang-orang musyrik tidak mengetahui kemana hala tuju dia, kemana pergerakan dia. Dan yang kedua adalah memberikan minuman kepada Rasulullah SAW dan kepada Abu Bakar susu dari binatang-binatang ternak tersebut. Ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memiliki peranan yang sangat penting dalam merencanakan perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم بعد مرور الأيام الثلاثة في الغار وهدوء الطلب، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى المدينة وأن يغادر الغار. فأرسل أبو بكر لأسماء ابنته الكبرى أن تحضر لهما طعاما وزادا لأجل هذا الأمر. فجاءت بالزاد إلى الغار وأرادت أن تربط الإداوة أو الحقيبة التي فيها الطعام، تربطه على الناقة، فلم تجد يعني حبلا تربط به، فمزقت نطاقها نصفين، تحزمت بنصف النطاق هو الحزام الذي تربطه المرأة حول وسطها أو حول وسطها، فربطت وسطها بنصف، والنصف الآخر ربطت به الحقيبة على ظهر الناقة لتحمل الزاد للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الهجرة المباركة. البيت كله حتى البنات أسماء، وهذا دور المرأة المسلمة عندما تكون صاحبة قضية وصاحبة إيمان، تضحي وتجتهد وتبذل كل ما في وسعها. المرأة ليس مكانها البيت فقط، المرأة داعية، المرأة تبذل لأجل دينها وتضحي لأجل دينها. وهذا نداء إلى فتيات المسلمين وإلى الشابات من أهل العلم أن تكون صاحبة قضية وصاحبة هم، وأن تقتدي بأسماء التي لقبت من ذلك اليوم بأنها ذات النطاقين رضي الله عنه. Dan selepas 3 hari Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di dalam Goa Thawr, tiba masanya untuk mereka bergerak menyambung perjalanan mereka ke Madinah. Tentunya Rasulullah SAW dan Abu Bakar memerlukan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang tersebut. Disitulah datang peranan Asma, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Asma radhiyallahu anha, dialah yang bertugas untuk membawakan makanan dan bekal bagi Rasulullah SAW dan juga untuk ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia berusaha untuk bawa makanan yang cukup dan bekal yang cukup, dan untuk diikatkan di atas unta tersebut dibawa kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar, tapi dia kesusahan untuk mencari sesuatu yang boleh digunakan untuk mengikatnya, sehingga terpaksa dia koyakkan kain yang biasa digunakan oleh kaum perempuan untuk mengikat badan mereka.
pakaian yang digunakan untuk mengikat pakaian mereka dikoyahkan sehingga terbahagi menjadi dua. Satu diikatkan pada tubuh badannya untuk membawa sebahagian dari bekal, dan sebahagian satu lagi digunakan untuk mengikat bekalan pada unta tersebut. Sehingga ada dua tali ikatan yang digunakan oleh Asma untuk membawa bekal dan makanan untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Perkara tersebut yang kemudian di dalam sejarah menyebabkan Asma radhiyallahu anha dikenal sebagai Zatun Nitaqain, sebagai perempuan yang memiliki dua tali ikatan, merujuk kepada pengorbanan dia dalam perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah satu seruan kepada semua kaum muslimat, kepada semua kaum perempuan, untuk mereka juga memiliki perjuangan di dalam agama. Artinya kaum perempuan bukan sahaja duduk di rumah, tapi kaum perempuan mesti ada peranan mereka untuk memartabatkan agama sebagaimana yang dilakukan oleh Asma untuk perjuangan Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. في أثناء طريق الهجرة حفظت لنا كتب السيرة بعض مواقف أبي بكر رضي الله عنه، من ضمنها هذه المواقف الثلاثة التي أرويها يعني سريعا لتبين مدى يعني محبة أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الأول أن أبا بكر كان في أثناء الطريق يمشي أحيانا أمام النبي وأحيانا من خلفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك. الطلب يعني من يطاردونه ومن يطلبونه، فربما يرمي أحدهم سهم أو كذا فيمشي خلف النبي حماية للنبي. قال: وأذكر الرصد فأمشي أمامك. شوف الحكمة والذكاء. قال: ربما يكون هناك مترصد كمين في الأمام يخرج علينا فجأة أو يرمي شيئا فجأة على النبي، فأنا أمشي أحيانا أمامك لأجل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان شيء يعني إصابة تحب أن تكون بك دوني؟ قال: يا رسول الله، أنا إن هلكت فإنما أنا فرد من المسلمين، وأما أنت فإذا يعني هلكت أو مت ضاع الإسلام. فيعني هذا موقف من المواقف العظيمة في محبة أبي بكر وفهمه محبته لدينه. Dan dalam perjalanan hijrah Nabi SAW ada banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Abu Bakar, peristiwa-peristiwa menarik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya yang pertama adalah dalam perjalanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terkadang dia akan berjalan di depan Nabi SAW, dan pada sebagian keadaan dia akan berjalan di belakang Rasulullah SAW. Sekejap dia ke depan, pada masa yang lain dia akan ke belakang, sentiasa berpindah dari depan ke belakang, depan ke belakang. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, kenapa? Ada apa engkau wahai Abu Bakar? Kenapa berpindah dari depan ke belakang, dari depan ke belakang? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, aku teringat akan ada orang-orang yang mengejarmu, maka aku berdiri di belakangmu ya Rasulullah. Aku berjalan di belakangmu agar jika ada panah yang dilemparkan oleh mereka, ia akan terkena kepadaku, tidak terkena kepada dirimu. Dan kemudian aku teringat bahwa orang-orang musyrik juga ada yang menunggu di dalam perjalanan, maka aku akan berdiri di hadapanmu, aku akan berjalan di hadapanmu agar jika mereka melemparkan sesuatu, menembakkan sesuatu, aku berada di hadapanmu. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Abu Bakar, adakah engkau ingin agar engkau sahaja seorang yang mendapatkan kemuliaan, terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala? Adakah engkau mahu agar engkau yang terluka, bukan aku? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, jika aku binasa, maka binasa satu orang manusia. Tetapi jika engkau yang binasa, maka hancurlah semua yang ada di dalam agama ini. الموقف الثاني أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الهجرة مروا براعي غنم،
فأبو بكر قال لراعي الغنم: هل معك من يعني شاة فيها لبن؟ قال: لا. قال: فهل معك من شاة يعني أي شاة موجودة حتى ولو لم يكن فيها لبن؟ فأتى له بشاة يعني ليس في ضرعها شيء من اللبن، فمسح أبو بكر على ضرعها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ضرعها ودعا، فامتلأ الضرع باللبن. وهذه طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فأحضر أبو بكر يعني إناء وحلب وبرد هذا الإناء، صب فيه ماء حتى يبرد، ثم غسل الضرع بهذا الماء البارد لكي يخفف من حرارة اللبن في الصحراء، ثم حلب بيديه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. يعني النبي الذي يشرب، لكن أبو بكر هو الذي يشبع. وهذا من جمال الوصف. يعني أبو بكر يقول: النبي شرب حتى رضيت. حتى رضيت يعني كأني أنا الذي أشرب، كأني أنا الذي أرتوي. أي محبة وأي جمال في الكلام أن يكون النبي هو الذي يشرب وأبو بكر هو الذي يشعر بالشبع يعني ويشعر بالرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وقد شرب وقد شبع. Okay. Peristiwa kedua yang terjadi dalam perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar, mereka ketika dalam satu perjalanan melintasi seorang penggembala kambing, maka mereka meminta kepada penggembala tersebut untuk memberikan kepada mereka minuman susu dari kambing tersebut. Tapi pemilik ataupun penggembala tersebut berkata kepada mereka, kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar bahwa sekarang yang ada pada saya tiada seekor pun kambing yang memiliki susu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meminta untuk diperlihatkan kepada mereka seekor kambing betina, meskipun tak ada susu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangnya dan mendoakannya, lalu penuhlah kambing tersebut dengan susu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerah susu tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas membasuh bekas yang akan digunakan untuk susu tersebut, selepas membasuh kambing tersebut untuk diperah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mempersilahkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum. Dan di antara keindahan ungkapan yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dari susu yang dihidangkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menceritakan bahwa aku biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sehingga aku puas hati. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang rasa puas hati, yang rasa hilang dahaga, yang menunjukkan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minum, tapi yang rasa selesa, yang rasa ridha, yang rasa puas hati, yang hilang dahaga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. وأما الموقف الثالث لأبي بكر ويعني الذي يدل على مدى تقديره للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل هو وأبو بكر إلى المدينة، كثير من أهل المدينة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يعرفونه من أبي بكر، وهما أبو بكر والنبي قريبين في السن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر بعامين فقط، أبو بكر أصغر من النبي بعامين فقط. تمام؟ ولذلك يعني بعد وفاة النبي بقي أبو بكر في الخلافة حوالي عامين، ثم مات أبو بكر في نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 عاما. المهم أنه لما وصل إلى المدينة، الناس أهل المدينة لم يكونوا يعرفون من النبي ومن أبو بكر، حتى اشتد الحرب، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقوم بموقف يكشف من النبي ويعبر عن تقديره للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي بكر يخلع رداءه، العباءة يعني التي يلبسها، ويظلل بها فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيه من أشعة الشمس وحرارتها. وهنا عرف الناس أن أبا بكر هو الذي يظلل النبي، وأن المظلل
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يا أيها الإخوة من عجيب محبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم الصاحب في الهجرة، وكما قال الناس فعلا اختر الرفيق قبل الطريق. Dan peristiwa yang ketiga yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sangat menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mereka tiba di Madinah. Dan perlu kita ketahui bahwa sebahagian dari penduduk Madinah, meskipun mereka dah masuk Islam, mereka tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tak boleh membezakan mana satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana satu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kerana umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jauh beza dengan umur Abu Bakar. Usia mereka tidak jauh beza, hanya beza 2 tahun, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tua dari Abu Bakar 2 tahun. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun selepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilantik menjadi khalifah, dia hanya hidup 2 tahun selepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal dunia sama umur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tiba ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar. Penduduk Madinah sebahagian besar dari mereka tak pernah jumpa dengan Rasulullah, tak pernah jumpa dengan Abu Bakar, tak tahu mana satu Rasulullah, tak tahu mana satu Abu Bakar. Maka kecerdikan, kepandaian Abu Bakar dan juga penghormatan Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat mereka boleh mengetahui mana satu Abu Bakar, mana satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar membuka sebahagian dari jubah yang dia pakai dan dia gunakan untuk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan atap bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan perlindungan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari panasnya matahari di dalam perjalanan tersebut, sehingga dari situ masyarakat Madinah boleh mengetahui bahwa dah mesti orang yang memberikan naungan tersebut adalah Abu Bakar, dan orang yang diberikan naungan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini menunjukkan tentang betapa ajaibnya, betapa menghairankannya kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat tepat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar menjadi sahabat di dalam perjalanan tersebut, sehingga orang-orang Arab dahulu mengatakan, sebelum engkau memulakan perjalanan, pilihlah siapa yang menjadi sahabat dalam perjalanan itu. ونختم محاضرتنا هذه يا أيها الإخوة بموقف هو يدل على ذكاء أبي بكر وعلى حكمته، ألا وهو استعانته برجل خبير بالطرق، هو عبد الله بن أريقط. وعبد الله بن أريقط كان رجلا مشركا، لكن كان فيه صفتين أو صفتان. الصفة الأولى هي أنه كان ماهرا خريتا، والخريت والماهر العارف بالطرق وبالجغرافيا وبطرق السفر. والشيء الثاني أنه كان رجلا أمينا صاحب خلق يؤتمن رغم كفره وعدم إسلامه، فاستعان به أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا حتى يكون دليلهما إلى المدينة. وفعلا قام الرجل بالمهمة على أكمل وجه، وضلل المشركين بأن سلك طريق اليمن أولا إلى الجنوب، ثم بعد ذلك اتجه إلى طريق الساحل، ساحل البحر، ثم انحدر وذهب إلى المدينة وسلك بهما طريقا عجيبا، فلم يستطع أحد من أهل مكة أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا شيء مهم جدا نتعلمه، ألا وهو الحكمة ضالة المؤمن، جواز الاستعانة بغير المسلم والاستعانة به إذا كان أمينا وإذا كان قويا وعالما بالمسألة التي نستعين به فيها. وهذا كان من حكمة أبي بكر ومن مواقف الهجرة العظيمة.
ويعني أورد بعض الأئمة أن عبد الله بن أريقط هذا أسلم بعد ذلك، وأوردوا اسمه في الصحابة، فيعني إن كان أسلم رضي الله عنه. ويعني الهجرة فيها شخصيات أخرى كثيرة، لكن يعني يكفي ما ذكرناه اليوم، وينفعنا الله سبحانه وتعالى بما سمعنا أجمعين. Dan kita menutup perkongsian kita di malam hari ini dengan satu peristiwa yang menunjukkan kepandaian dan kecerdikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan kebijaksanaannya, di mana beliau telah pun telah pun menyewa seseorang yang pada ketika itu berada dalam keadaan musyrik, bukan orang Islam, yang bernama Abdullah bin Uraiqit, yang dia memiliki dua perkara utama yang menjadi penyebab kenapa Abu Bakar dan Rasulullah SAW mengupah orang ini menjadi petunjuk jalan dalam perjalanan hijrah. Yang pertama adalah kemahiran dia, pengetahuan dia yang luas tentang seluk-beluk perjalanan Mekah ke Madinah. Dan yang kedua, dia adalah orang yang amanah meskipun dia bukan orang Islam, meskipun pada ketika itu dia masih dalam golongan orang-orang musyrik. Maka dialah yang diupah oleh Rasulullah dan Abu Bakar untuk menjadi penunjuk jalan dalam perjalanan hijrah. Kerana Rasulullah SAW dan Abu Bakar perlu melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang dalam perjalanan hijrah, kerana mereka berdua tengah dicari oleh orang-orang musyrik. Di antara kepandaian Abdullah bin Uraiqit tadi adalah dia tidak terus pergi ke Madinah, tapi dia membawa Rasulullah SAW dan Abu Bakar pergi ke arah selatan terlebih dahulu, ke arah Yaman terlebih dahulu, kemudian pergi ke arah laut, baru kemudian sambung perjalanan ke arah Madinah. Dan ia adalah sesuatu perkara yang penting yang menunjukkan kepada kita bahawa kita orang Islam, kita boleh mempekerjakan, kita boleh mengupah orang meskipun dia bukan orang Islam, selagi dia adalah orang yang amanah, orang yang bertanggung jawab, orang yang memiliki kepandaian dan kepakaran pada perkara yang kita upah dia untuk melakukannya. Dan ini yang terjadi kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mereka pada ketika itu mengupah, membayar seseorang untuk menjadi penunjuk jalan dalam perjalanan tersebut. Abdullah bin Uraiqit, sebahagian dari ulama berpandangan bahawa satu ketika kemudian selepas peristiwa itu dia masuk Islam, tapi perkara tersebut bukan sesuatu yang dapat dipastikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya apabila dia masuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perkongsian kita di malam hari ini, di mana kita telah pun mempelajari tentang satu tokoh penting dalam perjalanan hijrah Nabi SAW, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain di dalam perjalanan hijrah Nabi SAW yang insya-Allah akan dikupas oleh Fadilatul Syekh di dalam pertemuan yang akan datang. Wa la yazalu hadithuna mawsulan insya-Allah fi al-usbu' al-qadim. Sayuwasil Fadilatul Syekh منتصر عبد الباسط لقاءنا حول الشخصيات المهمة في حدث الهجرة النبوية، وسنختم المجلس بكلمة. تفضل يا مولانا. بارك الله فيكم. يعني الذي أختم به أن هؤلاء الرجال كأبي بكر وغيره من الشخصيات التي سنذكرها يذكروننا بمهمة خدمة الإسلام، وأن كل واحد منا على عاتقه مهمة الدعوة ومهمة خدمة الإسلام، وألا يكون كل همه فقط أنه ينجح في حياته الشخصية، يتزوج، يعمل، يأكل ويشرب ثم يموت. لا، ولكن ينبغي أن يكون الهدف الأعظم من كل ذلك هو ماذا قدمت لخدمة الدين. عمر رضي الله عنه يقول ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، لما ذكر بعض الناس أن فضل عمر على أبي بكر، فقال عمر يعني ليلة الهجرة فقط من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. ربما تفعل عملا في ليلة واحدة أو محاضرة واحدة أو عمل واحد يكون أثره لك بعد ذلك كبيرا وعظيما.
فلذلك الرجال الذين كانوا في الهجرة والنساء والمواقف تعلمنا أن نحمل هم الدين وأن نعمل لديننا وألا تكون الدنيا أكبر همنا، كما كان يتعوذ النبي يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وبارك الله فيكم وجعلكم جميعا من شباب الإسلام الذين يعملون لخدمة هذا الدين، وجمعنا الله سبحانه وتعالى جميعا على الحق. جزاكم الله خير. Dan mereka adalah orang-orang yang telah membantu perjalanan hijrah Nabi SAW. Mereka telah berjuang untuk agama, dan ia mengajarkan kepada kita agar kehidupan kita bukan sahaja disibukkan dengan mencari kejayaan untuk diri kita pribadi, tetapi kita perlu meluangkan masa kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada sesuatu yang kita lakukan untuk agama, untuk dakwah, untuk perjuangan Islam. Dan itu yang menyebabkan kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ada orang yang memberikan kemuliaan kepada Umar lebih dari Abu Bakar, Umar sampai mengatakan satu malam dalam perjalanan hijrah Abu Bakar, perjuangan Abu Bakar dalam hijrah adalah lebih baik dari Umar dan seluruh ahli keluarga Umar. Ia mengajarkan kepada kita semua agar kita boleh beramal untuk agama, agar tidak menjadi dunia tujuan utama kita, tidak jadikan dunia sebagai satu-satunya perkara yang menjadi keresahan kita. Dan Rasulullah SAW pun pernah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dunia sebagai destinasi utama kita dan tidak jadikan dunia sebagai satu-satunya perkara yang kita ketahui. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian berakhirlah perkongsian kita di malam hari ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, sama ada hadir melalui platform TikTok ataupun bersama di dalam Zoom meeting di sini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustazna. الله بارك الله فيك يا مولانا، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ماشي نشوفك على خير، تصبح على خير. ان شاء الله. لسه بدري. انت عندكم انتوا تصبح على خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. وانتم من اهله.